Hai semua, anda bersama saya dalam recap sesi Asia yang pertama bagi tahun 2023. Kebanyakan pasaran saham dunia ditutup pada hari Isnin sempena cuti musim sejuk. Manakala pasaran keuangan di Jepun dan New Zealand masih ditutup sehingga hari ini pada 3 Januari. Sementara itu, pasaran saham Australia kini didagangkan dalam wilayah negatif. Pasaran perlahan-lahan mengambil alih suasana perayaan dan bersiap sedia untuk minggu perniagaan. Malangnya, kebimbangan dan ketakutan yang mencengkam sejak tahun lepas masih kekal pada tahun baharu ini dan mungkin menjadi lebih serius. Nampaknya bank-bank pusat global akan terus menaikkan kadar faedah dalam usaha menjinakkan inflasi yang melambung tinggi berikutan bacaan yang masih sangat tinggi dan mengancam ekonomi. Percubaan untuk menjinakkan harga pula mungkin dengan mudah akan membawa ekonomi dunia ke dalam kemelesetan. Bank Pusat AS sebagai contoh telah menaikkan penanda aras kadar faedahnya sebanyak 5 kali pada tahun 2022. Kenaikan kadar baru-baru ini pada bulan Disember ialah pada 0.5% dan sebanyak 0.75% pada 4 kali sebelumnya. Federal Reserve AS telah memberi amaran bahawa ia mungkin perlu meneruskan menaikkan kadar pada tahap yang lebih tinggi dalam tempoh yang lebih lama. Persoalan utama pada ketika ini ialah berapa lama perjuangan menentang inflasi akan bertahan. Jangkaan adalah agak mengecewakan. Pada 1 Januari, Ketua IMF memberi amaran bahawa tahun 2023 mungkin tahun yang lebih sukar bagi ekonomi global berbanding tahun 2022. Penyebab utama kepada kenyataan seperti itu ialah ketiga-tiga negara ekonomi besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Eropah dan China sedang perlahan secara serentak. Kedua, kos global semakin meningkat. Menurut Ketua IMF, Kristalina Georgieva, rantaian bekalan sedang disusun semula selepas wabak membolehkan pengeluar mencari keseimbangan antara kos pengeluaran dan pembangunan perniagaan yang mampan. Di tengah-tengah ramalan yang mengecewakan dan menjelang beberapa keluaran data ekonomi utama, pedagang dilihat lebih suka memilih untuk tidak membuat urus niaga beli. Selain itu, pelabur menjangkakan pengeluaran minit mesyuarat Fed minggu ini yang sepatutnya memberi beberapa petunjuk tentang keseimbangan antara sentimen hawkish dan dovish ahli-ahli Fed AS. Inilah sebabnya mengapa dolar AS didagangkan dengan berhati-hati dalam sesi pada hari Selasa. Dolar AS terperangkap dalam julat harga yang sempit di antara 103.5 dan 104.0. Sepanjang tahun lalu, indeks dolar AS yang menunjukkan nilai mata wang AS berbanding 6 mata wang utama lain meningkat sebanyak 8%. Pemacu utama yang mendorong dolar naik adalah Fed dengan dasar kadar agresifnya. Dolar memulakan tahun baru 2023 pada nota sederhana dan dengan sedikit kenaikan ke tahap 103.9. Aktiviti dagangan akan meningkat secara beransur-ansur dalam dagangan minggu ini. Dolar AS dijangka mengukuh menjelang berita penting seperti keluaran minit Fed serta data buruh dan ekonomi AS. Trajektori dolar AS berbanding euro, pound dan mata wang lain lebih mudah untuk diramalkan. Namun jika digandingkan dengan yen Jepun, ianya lebih rumit. Pada tahun 2022, yen seperti mata wang yang sangat asing di kalangan mata wang G6 dan dagangannya susut 12% berbanding dolar AS. Walau bagaimanapun, tahun ini mungkin merupakan masa yang lebih baik untuk mata wang Jepun. Sebab utama yang akan melemahkan yen adalah dasar monetary ultralonggar yang diambil oleh Bank of Japan. Sebaliknya, dolar AS semakin mendapat tempat berikutan pendirian hawkish Fed. Tahun ini, BOJ dilihat akan mengubah dasar monetarinya. Pada bulan Disember, pihak pengawas selia menarik balik hasil bon kerajaan 10 tahun sekaligus menimbulkan spekulasi mengenai perubahan dalam dasar monetari. Lebih-lebih lagi, tempoh penggal Gubernur Haruhiko Kuroda yang bernada dovish akan berakhir pada April tahun ini. Oleh itu, perubahan mungkin berlaku tidak lama lagi. Yen Jepun telah membuat sedikit pemulihan pada akhir tahun lalu.
Dalam sesi Asia pada hari Selasa, yen menguji semula paras tertingginya pada 129.9 yang kali terakhir dilihat pada Jun 2022. Kemudian yen berundur berbanding dolar AS dan berakhir pada 130.9. Pada permulaan sesi, pasangan mata wang itu berjaya menembusi di atas tahap psikologi 130 dan menguji garis rintangan pada 129.5. Kemudian kenaikan dolar menguasai kawalan dan pasangan mata wang itu meningkat dalam julat harga di antara 129.5 sehingga 131.4. Oleh itu, yen terus menyusut berbanding dolar AS dan trend ini berkemungkinan berterusan buat masa ini. Dengan peningkatan aktiviti dagangan pada minggu ini, dolar AS juga mungkin melanjutkan aliran kenaikannya. Mod tunggu dan lihat dalam pasaran saham menunjukkan bahawa sentimen risiko kekal rendah. Ini amat relevan apabila keluaran berita bercampur-campur dari China yang merupakan rakan dagangan Australia. Pasarannya mungkin lebih lemah jika ditekan oleh cabaran baru yang ditimbulkan oleh pandemik COVID. Oleh itu, dolar Australia jatuh berbanding dolar Amerika dan menghabiskan sesi di zon negatif, didagangkan antara 0.6698 dan 0.6839. Minit mesyuarat FOMC yang akan dikeluarkan pada hari Rabu akan menjadi faktor penentu bagi pasangan mata wang itu. Juga laporan pekerjaan AS pada hari Jumaat turut akan menentukan trajektori pasangan mata wang itu. Oleh kerana ASEAN tidak menerima sebarang sokongan, ia dijangka didagangkan dengan penurunan berhampiran tahap 0.6714. Sekian ulasan pasaran Asia untuk permulaan tahun baru ini. Terdapat beberapa acara penting yang akan datang. Ikuti perkembangan terkini agar anda sentiasa mendapat perkembangan terkini berita pasaran. Pasukan Instaforex sangat gembira untuk membantu anda. Tonton video seterusnya dan tinggalkan pendapat anda di ruang komen. Terima kasih dan jumpa lagi.